Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firman Hakimi bin Ibrahim Bakri. Saya daripada DPH University. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengertian al-mahkum fi. Okey. Yang pertama, perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak seperti perbuatan yang berkaitan dengan tahrim, maka perbuatan itu dinamakan haram. Sekiranya perbuatan itu berkaitan ijab, maka ia dinamakan wajib. Al-mahkum fih ataupun dikenali ataupun dipanggil dengan al-mahkum bih merupakan konsep ketiga selepas hukum al-hakim. Ia dapat didefinisikan sebagai perkara yang ingin disampaikan menerusi kitab atau perintah Allah kepada para mukallaf. Al-mahkum fi boleh dianggap sebagai subjek hukum yang akan disabitkan dengan sesuatu hukum, sama ada ia dinyatakan dalam bentuk iktidai, tahyir dan juga wadai. Seterusnya, saya akan memberi contoh-contoh dalil yang berkaitan dengan al-mahkum fi. Okey. Yang pertama, dalil yang pertama, surah Al-Maidah, potongan ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil 'uqud. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah, potongan ayat yang pertama, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Surah Al-Maidah, potongan ayat yang pertama. Okey. Kewajipan yang diambil dari ayat ini adalah berhubungan dengan perbuatan mukallaf, iaitu memenuhi janji yang kemudiannya dijadikan sebagai hukumnya wajib. So dekat sini kita haruslah menepati janji. Sebab bila kita dah berjanji, kita kena tunaikan. So jadi hukumnya wajib. Yang seterusnya, untuk yang berkaitan dengan al-mahkum fi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 200, potongan ayat 282 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sadaqallahul azim. Potongan daripada surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Okey. Keterangan dia, keseluruhan yang diambil dari ayat ini adalah berhubungan dengan perbuatan mukallaf, iaitu mencatat hutang piutang yang kemudian dijadikan hukumnya sebagai sunnah. So kita sunnah yang mencatat hutang piutang tu sunnah. Apabila kita berhutang dengan orang ataupun orang berhutang dengan kita, kita catat. So hukumnya jadi sunnah kat situ. Supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita bahawa kita berhutang dengan orang, ataupun orang berhutang dengan kita. So kita catat apa yang kita hutang tu. Seterusnya, contoh dalil yang berkaitan dengan al-mahkum fi ialah daripada surah Al-Baqarah, potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 184 yang bermaksud, maka jika di antara kamu yang sakit
atau dalam penjara lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Okey. Kat sini keterangan dia berhubungan dengan sakit dan bepergian yang kemudian dijadikan hukum mubah, iaitu boleh berbuka. Jadi setiap hukum syariat harus berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik secara tuntutan, pilihan atau ketetapan. So apabila kita dah berbuka, contoh kita puasa, kita berbuka kan, kita harus gantikan puasa tu pada hari yang lain. Maksudnya kita kena gantilah puasa tu, tapi dengan sebab yang kukuh lah kan, kita tak puasa. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, hari ini saya nak berkongsi tentang hukum taklifi dalam mahkum fi. Jadi hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi ialah tuntutan yang dikenakan ke atas orang mukallaf sama ada larangan, suruhan atau pilihan. Iaitu tuntutan yang dikenakan kepada kita lah mukallaf. Sama ada larangan, suruhan atau pilihan kita. Okey, tertakluk kepada 5 hukum syarak, iaitu yang pertama haram, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Jadi yang pertama wajib ialah satu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang-orang yang mukallaf untuk mengerjakannya sebagai tuntutan yang mesti dikerjakan. Tuntutan itu adalah tuntutan yang putus berdasarkan dalil zanni. Dalil zanni. Yang ada kesamaran padanya. Sebagai contoh, melaksanakan solat, zakat, berpuasa dan mengerjakan ibadat haji kepada mereka yang mampu melaksanakannya. Okey. Jadi firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 97. Ini saya ambil satu firman Allah Ta'ala tentang ibadat haji lah kepada mereka yang mampu melaksanakannya. Okey. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang man istata'a ilaihi sabila, iaitu yang mampu. Sesiapa yang mampu dan kuasa ataupun orang cakap apa, kuasa tu maksud dia larat, dia ada kudrat dia untuk sampai kepadanya. Okey. Yang kedua sunat. Sunat iaitu sesuatu tuntutan daripada seorang mukallaf supaya melakukannya, tetapi tuntutan itu boleh dikatakan juga sesuatu yang tidak boleh mesti atau sesuatu yang diberikan pujian kepada pelakunya, tetapi yang meninggalkannya tidak tercela. Contohnya dalam menulis hutang piutang. Ini antara contoh. Jadi sunat ni tuntutan mukallaf supaya melakukan. Maksud dia tuntutan kepada sunat ni adalah tuntutan yang baik lah. Maksud dia kalau kita buat kita dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Baik kita buat. Sunat tu orang cakap tu lebih baik untuk nak cover kita punya benda-benda yang adalah kadang-kadang kita ni manusia kan, buat dosa. Jadi sunat itu dia backup. Backup lah, pahala backup kita. Kalau kita buat wajib je, itu kenalah ada perkara yang tambahan kepada ibadat kita kan. Jadi kat sini saya bagi contoh macam tulis hutang piutang tu. Hutang piutang. Ada orang nak tulis. Ada orang dia tulis RM10. Ada jenis orang pula yang jenis yang tak apalah, kalau dia ada bayar nanti, kalau ada duit nanti dia bayar lah. Ada jenis orang macam tu.
Jadi saya ambil yang ni petikan dalam Al-Quran surah 282, surah Baqarah ayat 282. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan hutang piutang yang diberi tempoh sehingga ke sesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis dan masa bayaran. Jadi benda tu adalah sunat, tidak diwajibkan. Okey. Yang ketiga, haram. Haram itu apa? Haram iaitu sesuatu yang dituntut meninggalkan. Meninggalkan oleh syarak dengan tuntutan yang putus dan mesti. Maksud dia tak ada pilihan. Haram ni tak ada pilihan nak buat ataupun tidak. Haram ni kita mesti tinggalkan terus. Jangan buat langsung. Macam tu. Sebagai contoh, membunuh manusia. Bukan secara yang hak. Ini telah dijelaskan melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 33. Ayat 33. Yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar ataupun alasan yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Seterusnya, makruh. Jadi kalau kita tengok makruh kat sini, makruh tu apa? Makruh itu sesuatu perbuatan yang dituntut oleh syarak. Yang dituntut syarak kepada orang yang mukallaf untuk jauh. Untuk menjauhkan diri dari melakukan perbuatan itu. Sebagai tuntutan yang tidak mesti ditinggalkan. Contohnya, seseorang masuk ke dalam masjid dan duduk sebelum solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, maksudnya apabila seseorang kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Itu adalah salah satu tuntutan. Kan? Okey. Jadinya makruh ni ada benda yang kita dituntut buat, ada benda yang kita dituntut untuk tinggal. Benda ni. Macam tadi kan? Macam hadis tadi, dituntut untuk kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Macam itulah. Jadinya tuntutan untuk tinggal tu, contohnya dalam hadis yang lain Rasulullah beritahu tentang makan petai, bawang dalam hadis Nabi. Sebab mengganggu orang yang solat. Syekh Nabi cakap kalau makan benda tu jangan datang masjid sebab takut mengganggu jemaah. Nabi kata dalam hadis. Itu antara tuntutan yang perlu ditinggalkan. Kalau lepas masuk dekat situ, kalau kita nak pergi masjid jangan makan. Lepas itu nak makan lah kan. Macam tu. Kira tu yang terakhir sekali, iaitu mubah. Ialah sesuatu pilihan oleh syarak kepada seorang mukallaf supaya membuat pilihan sama ada melakukannya ataupun meninggalkannya. Sebagai contoh, makan dan minum. Makan dan minum. Asal sesuatu adalah mubah ataupun harus. Mubah ni harus. Setiap perkara dalam kehidupan kita ni adalah harus. Harus. Melainkan ada dalil yang kuat ataupun ada ijma' daripada ulama yang mengatakan haram ataupun wajib ataupun sunat. Jadi kat situ dah berubah. Sama dengan kat sini, asal untuk makan dan minum itu adalah harus. Jadi kalau kita makan berlebihan boleh menyebabkan sakit. Macam contoh, kita letak gula banyak-banyak. Dia boleh mendatangkan kebinasaan dalam diri kita. Jadi dekat situ hukum dia adalah haram. Sebab apa? Sebab kita kembali kepada maqasid syarak untuk menjaga diri kita. Kat situ. Lepas tu ada juga yang tak nak makan, tak nak minum. Nak puasa sepanjang hari. Itu pun Rasulullah pernah larang. Satu sahabat yang nak puasa sepanjang hari. Itu pun dilarang juga. Jadi ini adalah harus. Hukum harus.
Jadi itu saja daripada saya tentang hukum taklifi. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syazani bin Syukri, nombor matrik DHU 2019-24500. Jadi pada hari ini saya akan berkongsikan berkenaan syarat yang terdapat dalam Al-Mahkum Fih, yang mana syarat itu ialah syarat sah tuntutan dengan perbuatan. Jadi syarat ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama, perlu diketahui oleh mukallaf melalui nas Al-Quran dan hadis secara jelas. Dan yang kedua, orang yang berkuasa mengeluarkan hukum. Yang ketiga, pembebanan kepada mukallaf itu harus mungkin atau mampu atau perlu dihindari oleh mukallaf. Tapi pada syarat yang ketiga ini terdapat kepada dua pecahan. Yang pertama, mustahil dilakukan oleh mukallaf, dan yang kedua, perkara yang membebani mukallaf atau dengan mukallaf yang lain. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu perlu diketahui oleh mukallaf melalui nas Al-Quran dan hadis secara jelas. Jadi tuntutan ini harus segala apa yang berada di dalam nas yang menuntut mukallaf untuk melakukan tuntutan tersebut perlu diketahui secara jelas, yang mana maksudnya itu tidak boleh global, seperti mana firman Allah yang bermaksud dirikanlah solat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Di sini kita dapat lihat firman ini bersifat global, yang mana maksudnya tidak jelas. Jadi setiap nas Al-Quran, firman Allah yang mana maksudnya tidak jelas, yang mana maksudnya bersifat global, perlukan kepada penjelasan, yang mana Rasulullah SAW sendiri telah menerangkan di dalam hadisnya yang dengan bersabda, solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Demikian juga itu perkara yang sama juga berlaku dengan tuntutan zakat, puasa, haji dan lain-lain. Jadi setiap tuntutan yang berkaitan dengan syar'i yang maksudnya dari nas itu tidak jelas kerana tiada rukun, syarat dan cara melakukannya, maka tidak sah bagi mukallaf melakukan tuntutan tersebut sehingga mendapatkan penjelasan daripada Rasulullah SAW sendiri. Oleh dari hal yang demikian, Rasulullah SAW telah memberi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kuasa kepada Rasulullah untuk memberi penjelasan berdasarkan firman Allah yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Di sini Rasulullah telah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat global ini dengan cara percakapannya maupun dengan perbuatannya, supaya ayat-ayat bersifat global ini dapat diketahui hukumnya oleh mukallaf. Jadi syarat yang kedua ialah hendaknya diketahui bahawa syarat yang kedua iaitu orang yang berkuasa mengeluarkan hukum. Jadi mukallaf wajib melakukan tuntutan yang dikeluarkan oleh orang yang berkuasa mengeluarkan hukum ini. Jadi siapa yang berkuasa mengeluarkan hukum? Seperti contoh kita ambil hakim, mufti dan ulama dan sebagainya, yang pakar-pakar dalam bidang-bidang mereka. Jadi kita ambil contoh, dapat dilihat setiap undang-undang buatan manusia yang mempunyai cop atau tanda tangan yang menunjukkan hakim mengeluarkan undang-undang hasil daripada perbincangan kabinet ataupun parlimen. Begitu juga yang berlaku begitu juga yang terjadi apabila seseorang ulama ataupun seseorang jabatan agama Islam ingin mengeluarkan fatwanya, ingin mengeluarkan hukumnya bagi sesebuah negara Islam, maka mesyuarah antara ulama dilakukan dengan rujukan daripada pelbagai nas sebelum mengeluarkan sesuatu hukum, dan kemudian mengeluarkan hukum setelah mendapat kesepakatan dalam mesyuarah tersebut. Ini dilakukan agar mukallaf mengetahui bahawa undang-undang, hukum maupun fatwa itu dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan hukum, orang-orang yang memiliki kekuatan membuat hukum. Di sini berdasarkan pembentukan dan di sini
para ulama fiqh berkata dalam negara Islam itu tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui terhadap hukum-hukum syarak. Jadi seseorang mukallaf yang berada di dalam sesebuah negara Islam tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui sesebuah hukum syarak, melainkan mukallaf itu berada di sebuah negara yang bukan Islam. Maka di situ kita dapat lihat betapa sukarnya seorang mukallaf itu untuk mengetahui hukum yang mana negara itu bukanlah sebuah negara Islam. Jadi syarat yang ketiga ialah pembebanan harus mungkin ataupun mampu dihindari oleh seseorang mukallaf. Di sini terdapat dua pecahan. Yang mana pecahan yang pertama, tidak sah pembebanan yang mustahil, sama ada dari segi perbuatan ataupun ia mustahil untuk diterima oleh akal. Dari segi perbuatan, kita ambil contoh sesuatu perkara, menyatukan dua perkara bertentangan dalam satu masa. Sebagai contohnya, mewajibkan dan mengharamkan sesuatu hal dalam satu masa. Seperti mewajibkan arak sedangkan ianya adalah haram, dan ataupun menyuruh tidur dan berjaga dalam satu masa. Jadi bagi itu adalah dari segi perbuatan. Maka manakala bagi hal yang tidak boleh diterima akal, iaitu kita ambil contoh hukum berkenaan dengan hukum alam, yang mana sebuah pokok tidak akan tumbuh tanpa ada bijinya. Jadi apabila perkara ini seperti ini berlaku, ini telah melanggar hukum alam, yang mana setiap tumbuhan perlu ada bijinya untuk tumbuh. Kerana sesuatu yang tidak dapat digambar oleh akal tidak mungkin membebani kepada mukallaf kerana di luar kemampuan mukallaf. Jadi kita pergi kepada pecahan yang kedua, yang mana membebani mukallaf dengan mukallaf yang lain, seperti iaitu meninggalkan ataupun melakukan perbuatan orang lain itu adalah tidak mungkin. Seperti mana meninggalkan perbuatan orang lain, apabila seorang ini, iaitu yang bernama Ahmad, meninggalkan perbuatan mencuri seorang hakim ini untuk hakim supaya tidak mencuri. Jadi itu adalah tidak benar, dan itu di luar kemampuan seorang mukallaf. Dan ianya tidak sah membebani dengan sesuatu. Apa yang mampu dilakukan oleh mukallaf tersebut hanyalah dengan memberi nasihat, perintah kebaikan dan melarang kepada kejahatan, dan seterusnya, iaitu tidak sah membebani dengan sesuatu yang bersifat watak. Sebagai contoh, kita ambil contoh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Menurut lahirnya adalah untuk menuntut kita supaya tidak marah, tetapi akan hakikatnya adalah supaya kita menahan diri dari sesuatu yang menimbulkan marah ataupun mencegah timbulnya amarah daripada pergolakan jiwa dan keinginan untuk membalas. Maka yang dimaksudkan di dalam sabda Rasulullah tersebut adalah tahan diri kamu ketika marah dari apa jua kemungkinan dan elakkan diri daripada membalas. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jadilah hamba Allah yang terbunuh, jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Di sini kita dapat lihat supaya kita menjadi hamba yang dibunuh daripada hamba yang membunuh. Tapi hakikatnya ianya menuntut kita supaya tidak berbuat zalim dan tidak membalas zalim dengan kezaliman. Jadi berdasarkan sabda-sabda Rasulullah tersebut, kita tidak boleh melihat nas dari lahirnya saja. Kita perlu meneliti dengan lebih dalam untuk mendapatkan apa yang sebenarnya disampaikan kepada mukallaf. Ianya perlu kepada penelitian yang lebih mendalam. Jadi untuk yang keempat, iaitu jenis-jenis kesulitan yang dihadapi oleh mukallaf. Jadi kesulitan ini ada dua, iaitu yang pertama kesulitan biasa dan yang kedua iaitu kesulitan yang luar biasa. Kesulitan biasa ini kesulitan yang menjadi kebiasaan, yang mana kesulitan ini tidak membahayakan nyawa manusia. Sebagai contoh bertani, iaitu kesulitan ini dari segi kesulitan mencari rezeki. Kesulitan mencari rezeki ini di mana ia tidak membahayakan nyawa manusia. Sebagai contoh bertani, berkebun, menjadi pegawai, staf syarikat, di mana tuntutan ini mampu ditanggung oleh manusia. Jadi
Untuk kesulitan yang kedua, kesulitan yang luar biasa, iaitu kesulitan yang sukar ditanggung oleh manusia. Jika ditanggung, maka kesulitan ini akan menyebabkan seseorang manusia itu berputus asa. Sebagai contoh, kita ambil pemaksaan mengucapkan lafaz kekufuran, yang mana Allah telah menetapkan hukum rukhsah, keringanan ketika ada uzur adalah untuk menolak kesulitan seperti ini. Dengan begitu, mukallaf dibenarkan untuk meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan perbuatan wajib, di mana mukallaf yang dianiaya, yang dizalim supaya mengucapkan kufuran itu, mengucapkan kufuran supaya nyawanya tidak berada dalam bahaya. Meskipun demikian, terkadang pembuat syariat menjadikan upaya memikul sebahagian kesulitan yang tidak biasa ini sebagai hal-hal yang mandub, iaitu sunnah. Seperti orang yang dipaksa untuk kafir, maka ia dibenarkan untuk mengucapkan kalimat kekufuran sebagai rukhsah. Namun yang mandub baginya adalah bersabar dan menanggung penganiayaan yang dilakukan mereka terhadapnya dengan tidak mengucapkan kekufuran meski nyawanya menjadi taruhan. Walau bagaimanapun, syar'i memperbolehkan perkara yang dilarang ketika darurat. Oleh itu, tidak sah mereka, orang yang mukallaf ini, yang dianiaya ini, berpegang dengan hukum yang mengandung kesulitan, padahal syar'i bermaksud menghilangkan kesulitan itu. Kita ambil contoh yang lain. Apabila seseorang itu yang sedang bermusafir, dia berpuasa ketika bermusafir, maka Allah telah memberikan rukhsah kepadanya untuk berbuka puasa pada tengah hari. Begitu juga kepada orang yang sakit, begitu juga kepada orang yang solat. Diwajibkan kepadanya untuk solat berdiri. Rukun adalah solat untuk berdiri, tetapi apabila dia sakit dan tidak boleh berdiri, maka dirukhsahkan kepadanya untuk solat dalam keadaan yang duduk. Jadi itu sahaja daripada saya. Kesekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahran Azim bin Muhammad Razif. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang tajuk Al-Mahkum Fih berkenaan jenis-jenis perbuatan mukallaf. Jadi dalam Al-Mahkum Fih terdapat 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah hak hamba. Yang ketiga adalah hak kedua-duanya, tetapi lebih kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat adalah hak kedua-duanya, tetapi lebih kepada hak hamba. Jadi kita teruskan kepada hak yang pertama, iaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang menjadikan hak Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya merujuk atau disebut juga sebagai hak masyarakat, iaitu umat. Namun demikian, hak ini sengaja disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memandangkan ia boleh memberi kesan yang menyeluruh kepada umat manusia. Justru itu, hak ini tidak boleh digugurkan dan tidak boleh bagi seseorang pun untuk berlepas tangan darinya atau menentangnya. Hal ini kerana hak ini seperti aturan umum bagi mereka yang menghormati peraturan. Jadi satu contoh yang kita boleh ambil iaitu hak Allah yang boleh diambil adalah ibadah-ibadah madat, seperti iman, solat, zakat, puasa, haji, juga jihad dan yang lainnya. Maksud iman dan amalan-amalan yang dibangun di atasnya adalah suatu perkara yang dianggap penting dan harus, iaitu agama. Agama adalah sesuatu perkara yang penting kerana keberadaan masyarakat dan sistemnya, serta seluruh ibadah yang disyariatkan untuk maslahat-maslahat yang membawa banyak manfaat. Jadi contohnya adalah solat lah. Solat ni adalah satu perintah yang wajib yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang wajib ni tidak ada sesiapa pun yang boleh mengatakan tidak perlu untuk dilakukan. Jadi perkara ini adalah ditentukan sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan kepada hak yang seterusnya, iaitu hak hamba. Hak hamba ialah hak murni milik hamba yang tujuannya adalah berkenaan maslahat khusus atau kepentingan seseorang individu.
Antara contoh hak ini ialah hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barangan yang dirosakkan oleh individu lain, hak pemilikan terhadap barangan yang dibeli atau bayaran terhadap barangan yang dijual dan seumpamanya. Jadi andai katalah barang kita, harta kita dirosakkan oleh orang lain, dirosakkan oleh individu lain, maka kita boleh mempunyai kebebasan untuk meminta ganti rugi kerana itu adalah hak kita, hak hamba. Jadi tetapi untuk meletakkan kadar ganti rugi itu perlulah mengikut syarak. Dan yang seterusnya adalah hak kedua-duanya, tetapi lebih menonjol kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ini merujuk kepada hukuman hudud. Terdapat qazaf iaitu sebatan 80 kali yang dikenakan ke atas pesalah yang menuduh individu suci sebagai penzina. Hal ini kerana pelaksanaan hukuman ini adalah bermatlamat untuk menjaga kepentingan kedua-duanya, hak masyarakat dan juga hak individu yang dituduh sebagai pelaku zina. Dan yang seterusnya adalah hak kedua-duanya tetapi lebih menonjol kepada hak Allah kepada hak hamba. Minta maaf. Perkara ini merujuk kepada pelaksanaan hukuman kisos ke atas pesalah yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dari satu sudut, pelaksanaan hukuman ini mengandungi hak Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia bertujuan untuk menjaga keamanan dalam masyarakat dan mengurangkan kegiatan jenayah daripada berlaku. Akan tetapi dari sudut yang lain, pelaksanaannya bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan atau keadilan hamba itu, iaitu meredakan perasaan marah, sedih dan dendam ahli keluarga mangsa yang dibunuh. Jadi sedikit sebanyak perkongsian daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, saya Ahmad Hakim bin Zalani. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan al-mahkum fi. Okey, al-mahkum fi atau juga al-mahkum bi merupakan konsep ketiga selepas hukum dan al-hakam. Ia dapat didefinisikan sebagai perkara yang ingin disampaikan menerusi kitab dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para mukallaf. Berdasarkan definisi ini, al-mahkum fi boleh dianggap sebagai subjek hukum yang disabitkan dengan sesuatu hukum, sama ada ia dinyatakan dalam bentuk i'tidai, takhir dan juga wadi'. Okey, sebenarnya hukum al-mahkum fi ini ialah hukum itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifatnya kekal yang semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Okey, namun tidak semua orang mengetahuinya. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Quran. Okey, hukum adalah tuntutan kepada manusia. Oleh itu, manusia perlulah mengikut hukum akam yang telah diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran untuk panduan hidup mereka. Okey, kita sebenarnya sebagai manusia adalah al-mahkum fi, iaitu subjek. Subjek ialah jadi subjek hukum yang mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Okey, seperti contoh, Allah suruh kita mendirikan solat. Okey, kita sebagai subjek. Subjek kita adalah kita kena dirikan solat. So, kalau kita ada subjek, mesti ada objek. Objek kita adalah perbuatan kita, iaitu mendirikan solat. Okey, sebenarnya hukum al-mahkum fi ini adalah merujuk kepada perbuatan yang mampu dilakukan oleh mukallaf seperti menunaikan solat atau juga melangsaikan bayaran zakat daripada hartanya. Namun demikian, perbincangan al-mahkum fi dari perspektif hukum wadi' tidak hanya merujuk kepada perbuatan mukallaf semata-mata, bahkan ia turut merangkumi faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perbuatan mukallaf, sama ada ia dalam bentuk sebab, syarat maupun mani'. Seperti contoh kemunculan
anak bulan pada bulan Ramadan merupakan al-mahkum fi, yang mana ia menjadikan sebab mewajibkan seseorang mukallaf menunaikan ibadah puasa. Okey, dekat sini kita mempunyai 4 konsep al-mahkum fi, iaitu yang pertama adalah perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala, seperti contoh ibadah-ibadah khusus seperti yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam seperti puasa, zakat dan semua. Okey, yang kedua adalah perkara yang menjadi hak hamba. Okey, perkara yang menjadi hak hamba adalah seperti contoh, hak ini ialah hak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap barangan yang dirosakkan oleh individu lain, hak pemilikan terhadap barangan yang dibeli atau bayaran terhadap barangan yang dijual dan seumpamanya. Okey, dan yang ketiga ialah perkara yang mengandungi kedua-dua hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hak hamba, tetapi hak Allah Subhanahu Wa Taala lebih menonjol, adalah seperti hukuman hudud terhadap qazaf, iaitu sebatan 80 kali rotan yang dikenakan ke atas pesalah yang menuduh individu suci sebagai penzina. Ini kerana pelaksanaan hukum ini adalah bermatlamat untuk menjaga kepentingan kedua-dua hak masyarakat dan juga hak individu yang dituduh sebagai penzina. Okey, dan juga yang keempat, perkara yang mengandungi kedua-dua hak, iaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hak hamba, tetapi hak hamba lebih menonjol. Okey, seperti contoh hukuman kisos ke atas pesalah yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dari satu sudut, pelaksanaan hukum ini mengandungi hak Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia bertujuan untuk menjaga keamanan dalam masyarakat dan mengurangkan kegiatan jenayah. Akan tetapi, dari sudut lain, pelaksanaan ini bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan hamba, iaitu meredahkan perasaan marah dan dendam ahli keluarga kepada mangsa yang dibunuh. Okey, nasihat daripada saya, macam pada zaman kini kan, masyarakat berlumba-lumba untuk mengejar kekayaan di dunia. Seperti mana mereka bekerja siang dan malam dan terlupa untuk mendirikan solat. Okey, nasihat saya adalah kita sebagai manusia haruslah mengikut hukum ahkam yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Al-Quran sebagai sumber kita, iaitu kita janganlah meninggalkannya dan juga janganlah meninggalkannya, kita haruslah melakukannya. Okey, sekian daripada saya. Apa yang salah daripada saya dan apa yang kurang daripada saya. Assalamualaikum.